Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah adalah Ustazah Nur Farhana Najwa binti Yusri. Nama Ustazah Najihah binti Ahmad Zahari. Ustazah sebagai nama samaran iaitu Ustazah Farhana. Okey, jangan nak panggil Ustazah cantik dia, Ustazah comel ke apa, Ustazah Farhana cukup lah. Okey, Ustazah apa? Ustazah Farhana. Okey, subjek hari ni yang Ustazah nak ajar kepada anda semua adalah subjek Jawi. Jom. Ustazah akan mengajar subjek Pendidikan Islam bagi tahun 4 insya-Allah. Untuk ketua kelas bangun untuk bacaan doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Semua kita mendapat kefahaman semasa pembelajaran. Okey. Okey, Ustazah nak tunjuk satu kad ni. Okey, pada anda semua. Okey, agak-agak apa ni, huruf apa? Hamzah. Okey, good. Huruf Hamzah. Okey, bagus. Huruf Hamzah. Semua kenal kan huruf Hamzah? Kenal. Okey, bagus kalau kenal. Okey, ni apa ejaan dia? Diasuh. Diasuh. Okey, yang ni? Perkataan. Perkataan pandai. Yang ni? Islam. Okey, pandai. Yang ni? Malaikat. Okey, pandai. Ini last? Ikhfa. Okey, antara perbezaan perkataan yang saya tunjuk, nampak perbezaan tak? Nampak. Apa perbezaan dia? Hamzah. Hamzah duduk kat mana semua? Ada atas, ada bawah kan? Okey, maksudnya tak? Nampak tak perbezaan antara perkataan Hamzah tu? Nampak tak huruf Hamzah kedudukan dia berlainan? Nampak tak? Nampak. Okey, maksudnya hari ni kita nak ajar apa? Kita nak ajar apa hari ni agak-agak? Huruf Hamzah. Okey, kedudukan huruf Hamzah. Okey, kedudukan huruf Hamzah kita ada berapa? 5. Ada 5 kedudukan. Jom Ustazah terangkan lagi. Okey. Kita ada alif di atas Hamzah, alif di bawah Hamzah, alif setara Hamzah, alif 3 suku Hamzah dan Hamzah berumah. So kita ada 5 kedudukan Hamzah di sini. Jom kita kenal apa setiap ni. Okey, huruf Hamzah dia diletakkan di atas huruf alif. Okey, pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf. Okey, apabila datangnya imbuhan awalan seperti de, se dan ke. Okey, de. Okey, cuba tengok de. Dan ni de lah kan? Di. Okey. Okey, contoh perkataan asuh. Okey, perkataan alif di depan dia asuh. Tapi bila datangnya imbuhan di, se, ke, maksudnya kena tambah Hamzah di atas alif. Contohnya kan, kalau kita tambah, tengoklah, kalau contoh tak ada Hamzah, dia jadi dasuh. Tapi apabila datangnya huruf imbuhan de, se, ke, anda perlu tambah, murid-murid kena tambah apa? Hamzah ke atas alif. So jadilah diasuh. Dia senang kata Hamzah di atas dia jadi macam A, huruf A. Asuh. Macam tu lah kan. Okey, satu lagi se. Ulas. Seulas. Kalau tak tambah Hamzah di atas alif jadi saulas. Betul? Betul tak saulas? Betul. Tak faham kan? So kita kena tambah Hamzah di atas alif. So jadilah seulas sebab perkataan ulas. Faham tak? Faham. Okey, dan sekali ke istana. Ke istana. So kena tambah Hamzah juga ke atas di ke astana. Okey, astana ke istana, astana. So kena tambah. Okey, senang kata dia dalam perkataan nak bunyi as, kena tambah Hamzah. Okey, kita tengok dulu. Hamzah di bawah alif pula. Okey, Hamzah di bawah alif adalah perkataan Islam dikekalkan. Walaupun kita didahului kataan imbuhan awalan. Contohlah dia nak cakap diislamkan. Okey, contoh diislamkan. So kita tetap jugalah diislamkan tu tak payah nak buang, tak payah letak Hamzah ke atas alif pun.
So kita tulis diislamkan. Okay, hamzah tetap di bawah alif. Okay, kita tengok mana contoh hamzah di bawah alif. Okay, contoh hamzah di bawah alif. Contoh perkataan Islam. Cuba tengok dekat saya punya ni. Email. Okay, sekiranya kan kalau awak tengok kalau tak ada hamzah di bawah dia, okay, perkataan hamzah di bawah ni di bawah alif ni macam kita nak eja macam is, macam email, contohlah kan. Okay, bunyi tu hamzah kena di bawah hamzah di bawah alif lah. Okay, contoh macam Islam, Istanbul, email, okay, bukan ayah. Kalau tak ada hamzah di atas, dia jadi kan, dia macam ayah kan. So nak jadikan dia kena tak hamzah di bawah alif. Okay, hamzah yang paling adalah hamzah 3/4 alif. Contohnya apa? Perkataan yang berimbuhan an atau i, ataupun orang kata nama khas, kata dasar daripada suku kata gabungan iaitu i, o, i. Contoh saya bagi contohnya. Celaan. Tak, dia ada imbuhan di belakang dia. An tu. Okey, contoh lagi. Didahului. I tu. Kena hamzah 3/4 alif. Contoh kan? Tak kisahlah hamzah 3/4 alif ke, merindui ke, celaan ke. Okey, satu lagi. Merindui. Dia biasa je. I. Lepas tu ya kan? Tengok. Merindui. Faham tak? Okey. Dan yang itulah contoh-contoh 3/4 alif. Perkataan yang berimbuhan di belakang dia. I, i, perumbuhan u, kata gabungan daripada ni lah. Okey, semua faham? Nanti buat latihan. Okey. Dan last kali adalah hamzah berumah. Okey, hamzah berumah. Okey, hamzah berumah ni contoh perkataan apa? Malaikat. Okey, perkataan malaikat, perkataan masalah dan perkataan tahniah. Tengok tak perbezaan dia tak duduk kat mana-mana, tapi dia berumah. Dia memang rumah dia sendiri. Dia tak duduk rumah orang. Okey, boleh faham tak kat ini? Okey, inilah antara perbezaan semua jenis hamzah. Dia tak duduk. Hamzah ni tak ada dia macam contoh alif. Dia memang huruf dia dah. Huruf ya apa huruf ni, tapi hamzah kan dia huruf dia macam kecil tu, so dia ada duduk atas orang, dia duduk berumah dia sendiri, ada duduk ni alif, dan dia ada 5 kedudukan dia. Okey, sekian setakat itu, nanti kita buat latihan. Terima kasih. Sama-sama. Okay, baiklah, hamzah di atas alif ditulis pada perkataan yang bermula huruf alif, iaitu a, i, i, ataupun bagi perkataan awal di, se, ke. Di, se, ke. Okey, contoh perkataan adalah yang pertama. Contoh bagi perkataan atas. Okey, perkataan atas kan perkataan yang asal dia kan. Jadi bila ditambah di, dia ada jadi di atas. Okey, cuba kita jauhikan dia. Dal, alif, hamzah, ta dan sin. Jadi di atas, itulah dipanggil perkataan hamzah. Itulah dipanggil kedudukan hamzah di atas alif. Okey, baiklah, seterusnya kedudukan hamzah di bawah alif. Apa benda tu? Okey, kedudukan hamzah di bawah alif adalah apabila hamzah itu berkedudukan di bawah alif. Okey, contoh perkataan hamzah di bawah alif adalah Islam. Okey, anda Islam? Mesti anda tak ada. Okey, kita kalau perasan dekat huruf perkataan Islam tu, dia punya alif tu berkedudukan, hamzah dia berkedudukan di bawah alif. Betul tak? Betul tak? Anduk lah. Ada tak ada orang tak apalah. Alif, hamzah, sin, lam, alif dan min. Okey, perkataan lain pula adalah email. Email juga dia punya hamzah pun berada di kedudukan bawah alif lah. Hamzah berkedudukan di bawah alif. Dan satu lagi adalah apa satu lagi? Itu je lah. Maknanya ini contoh antara contoh perkataan hamzah di bawah alif adalah Islam dan email. Okey, so boleh faham tak kat situ? Nanti Ustazah ada terangkan lah. Boleh tengok dekat Ustazah punya ni. Kat sini boleh tengok yang hamzah berkedudukan di bawah alif, email dan Islam dan email. Alright.
Yang ketiga adalah hamzah setara dengan huruf alif ataupun huruf-huruf lain. Hamzah setara dengan huruf-huruf lain adalah apabila hamzah tu dia berkedudukan dengan huruf yang lain. Ada contoh seperti perkataan apa? Doa. Ada dalam tu perasan doa. Dal, hamzah, alif dan dal, ain, alif dan hamzah. Hamzah tu berkedudukan sama dengan huruf dal. Betul tak? Betul tak? Ada betul. Doa. Ada perkataan lain seperti itu perkataan wudu. Kita ambil wudu, kita tak tahu apa yang tersebut tu. Wudu. Apa benda wudu tu? Kita kena perhatikan dekat perkataan wudu apabila dijawikan waw, dot, waw, hamzah, wudu. Maknanya hamzah tu berkedudukan sama dengan waw. Betul tak? Wudu. Itu adalah hamzah berkedudukan setara dengan huruf alif ataupun huruf-huruf lain. Yang keempat adalah hamzah. Apa tu? Hamzah 3/4 huruf alif. Macam pelik pula 3/4 apa benda pula dia Ustaz kan? Ada bala hamzah 3/4 huruf alif. Ada Ustaz nak terangkan kepada anak-anak murid Ustazah. 3/4 huruf alif ni maknanya dia berada di antara 3/4 perkataan tu. Contohlah sebagai contoh perkataan apa tadi perkataan jelmaan. Kalau tu perasan ejaan dia ja, lam, mim, alif, hamzah, nun. Hamzah, nun di mana ada 3/4 daripada huruf daripada perkataan tersebut. Okey, contoh lain adalah dilalui. Kalau kita perasan dal, lam, alif, lam, waw, hamzah, ya. Ya, hamzah dan ya dia berada di 3/4 huruf 3/4 daripada perkataan tersebut. Jadi 3/4 yang dimaksudkan itu adalah bila mana hamzah tu berada di ada contohlah senang nak ingat berada di antara hujung dan tengah. Maknanya dia tak ada di depan, tak ada di terlalu belakang sangat, tapi dia ada dia ada di tengah dan di hujung. Hujung tengah lawapannya macam tu. Alright. Dia nampak tak Ustazah? Dia nampak. Okay, baiklah. Seterusnya yang terakhir itu hamzah berumah. Okey, macam mana pula hamzah berumah ni? Hamzah berumah ataupun hamzah yang menumpang ni, dia ada rumah. Ada rumah maksudnya ada rumah yang ada atap ke, ada apa kata. Ada contoh perkataan lah senang. Kalau Ustazah gambarkan perkataan ni, confirm anak murid Ustazah boleh nampak. Ada tak ni perkataan malaikah. Malaikat lah, malaikah. Maknanya kat sini malaikat ni dia ada rumah. Hamzah dia ada rumah. Macam huruf ba tu, macam rumah huruf ba tu dia ada rumah. Itu rumah untuk hamzah. Jadi dari situ itulah yang dimaksudkan hamzah berumah ataupun hamzah menumpang. So dapat boleh faham tentang kedudukan hamzah. Ustazah harap anak-anak murid Ustazah boleh dapat setakat ni. Okay, siapa nak main permainan dengan Ustazah? Ustazah ada permainan. Apa tu sementara kita berada di makmal ni, semua pun dah boleh buka komputer lah. Okay, maknanya kita boleh main apa permainan agak-agaknya menggunakan apps yang bagus. Okay, Ustazah nak korang jawab apps Kahoot. Okay, Ustazah dah siapkan soalan. Okay, boleh tengok kat sini Kahootnya macam mana. Ustazah ada sediakan 10 soalan untuk anak-anak murid Ustazah jawab. Sebelum jawab tu kena baca dengan betul-betul dahulu ya. Baca dengan betul-betul dulu ya. Supaya nanti anda tak menjawab sambil lewa. Okey, ni apps Kahoot. Hanya jawab dalam masa 10 saat dan 20 saat sahaja. Jadi apps ni memang baguslah untuk anak murid Cik Su pula. Cikgu, untuk anak-anak murid Cikgu. Ustazah, kau ingat Cikgu BI ke? Okey, Ustazah. Jadi, boleh jawab Kahoot dengan segera. Okey, baiklah kita pergi kepada soalan yang pertama, iaitu dia suruh nyatakan apakah kedudukan bagi hamzah di bawah. Kan Ustazah dah ajar tadi doa, uduk ni, apa kedudukan dia? Hamzah tu adalah kedudukan yang sama ataupun setara dengan huruf yang lain. Jadi jawapannya yang warna kuning tu. Okey, jadi 2 orang je betul. Alright, seterusnya soalan yang kedua adalah, okey, kita dapat tengok kat sini soalan kedua. Apakah kedudukan huruf hamzah di bawah? Kedudukan huruf hamzah di bawah adalah, ni tadi Ustazah ajar dah apa dia? Islam dan email ni tadi. Hamzah di bawah huruf huruf apa? Hamzah di bawah huruf alif. Okey, kita tengok siapa yang betul. Baiklah, soalan yang ketiga dia tanya kedudukan hamzah pada perkataan Al-Quran adalah setara dengan huruf lain. Betul ke salah? Betul ke salah Al-Quran? Jawapan dia mestilah betul. Kita tengok siapa yang betul. Jawapan dia adalah betul. Betul lah. Kedudukan Al-Quran tu apa? Dia punya hamzah setara dengan huruf lain. Alright, soalan yang keempat. Antara perkataan di bawah, yang manakah
Kedudukan huruf hamzah berumah ataupun menumpang. Mana satu perkataan di bawah ni yang berumah? Cuba tengok. Jawapan dia adalah malaikat. Ya, kita dah belajar tadi. Malaikat. Betul tak? Alright, soalan yang kelima pula. Rumitkan perkataan di bawah. Okey, ni perkataan dia apa? Kecantikan, keindahan, kedahan, keindahan. Kalau salah lagi Ustaz tak tahu nak cakap apa. So jawapan dia adalah keindahan. So jangan tertukar tau. Peletakan hamzah tu kadang menirukan kita, tapi Ustaz tahu, anda boleh jawab. Okey, perkataan memasak adalah mempunyai imbuhan apa? Di awalan dia nak tahu perkataan memasak mempunyai imbuhan awalan me tu adalah imbuhan awalan bagi memasak. Itulah jawapan dia. Ada soalan yang ketujuh. Apakah kedudukan hamzah di bawah? Kita ternyatakan apakah kedudukan hamzah di bawah. Ini sudah ajar tadi ni. Ya betul, hamzah 3/4 huruf alif. Kalau salah lagi Ustaz tak tahu nak cakap apa juga. Ustaz baru je ajar tadi. Alright, next question. Okay, baca ayat berikut dan tentukan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan. So kita baca taranan pendek ni. So dia suruh tengok. So jawapan dia adalah menggantung dan memasak. Sebab men dan me itu adalah imbuhan awalan bagi perkataan tersebut. So seterusnya kita akan tengok soalan yang ke-9. Nyatakan sama ada kenyataan di bawah betul atau salah. Okey, kita baca sama. Nyatakan sama ada kenyataan di bawah ini betul atau salah. Okey, cuba baca elok. Macam ni ejaan dia. Betul ke kesusahan? Anda pasti ke kesusahan? So jawapan dia adalah salah. Jawapan dia adalah keesaan, bukan kesusahan. So soalan yang terakhir pula adalah berdasarkan pernyataan di bawah yang manakah bukan kedudukan hamzah yang betul. So nyatakan di mana bukan kedudukan hamzah yang betul. So jawapan dia adalah apa? Ada jawapan di belakang alif. Hamzah di belakang alif. Ada ke hamzah di belakang alif? So jawapan yang salah adalah warna merah. Kedudukan hamzah di belakang alif. Kita tak ada belajar kedudukan hamzah di belakang alif. So inilah pemenang-pemenang kita pada hari ini. Yang terpada 3 Syatila, yang kedua Cahaya, dan yang pertama adalah Awa. Okey, tahniah kepada Awa. Nanti Ustazah akan bagi hadiah kepada 3 pemenang ini kerana telah berjaya. Kesimpulannya, tadi kita dah dapat 3 pemenang. Jadi Ustazah akan beri hadiahlah kepada 3 pemenang yang tertinggi untuk permainan Kahoot tadi. Senang kan main Kahoot kan? Senang je Ustazah bagi semua yang korang dah belajar pun. Bukan yang Ustazah bagi kerja-kerja yang sebelum-sebelum ni. Ustazah bagi yang korang dah belajar tadi. Yang on the spot tadi punya kerja. On the spot tadi punya pembelajaran. Jadi rumusan ataupun kesimpulan daripada keseluruhan yang kita belajar hari ini adalah Ustazah nak korang tahu, yang nak Ustazah tahu bahawa kedudukan hamzah ni adalah kalau kita belajar, kita nampak simple kan, tapi sebenarnya kita tak perasan pun yang benda ni adalah ada dalam subjek Jawi dan ataupun pendidikan Islam. Jadi Ustazah nak anak-anak Ustazah ni hafal ataupun cuba ingat selalu apa semua kedudukan. Ada 5 kedudukan hamzah ni dan semuanya. Jadi Ustazah nak kamu ingat, nanti saya ada tanya di kelas yang lain. Dan Ustazah ada latihan untuk anda siapkan. Senang je, latihannya adalah sesuaikan sahaja. Okey, baiklah, jom kita baca arahan dia dulu. Okey, arahan dia cakap suaikan dan padankan perkataan di bawah dengan kedudukan hamzah yang betul. Jadi kat sini dia dah nyatakan antara perkataannya adalah wudu. Yang pertama tu wudu, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah diajar, yang keempat adalah Islam, dan yang kelima diwarnai. Semua ni dah kita belajar tadi. Okey, so kita sesuaikan saja. Okey, kita start dengan yang pertama, wudu. Kalau kita tengok wudu merupakan hamzah dan kedudukan hamzah. Okey, maknanya yang pertama itu adalah hamzah setara atau sejajar dengan huruf lain. So, dia punya jawapan adalah yang nombor 3 tu. Alright, yang kedua, masalah. Alright, masalah, kalau kita tengok hamzah dia duduk kat tengah-tengah. Lepas tu dia ada rumah pula tu. So, apa jawapan dia? Jawapan dia adalah hamzah berumah ataupun menumpang. So jawapan dia bawah sekali tu, hamzah menumpang dan berumah adalah adalah benda yang sama, jawapan yang sama. Yang ketiga, diajar. Okey, diajar merupakan hamzah di atas. Nampak tak? Cari hamzah di atas huruf alif. So jawapan dia yang atas sekali tu, nampak tak? Okey, baiklah. Seterusnya, yang keempat adalah Islam. Okey, Islam, alamak tak nampak pula hamzah dia. Okey, tadi kita dah belajar dah, Islam ni hamzah dia berada di bawah alif. Jadi jawapan dia hamzah di bawah huruf alif. So jawapan dia pada nombor 2. Nampak tak?
Alright, dan yang terakhir adalah diwarnai. Diwarnai ni kalau kita tahu dia hamzah dia berterukan. Tak hujung, tak terdepan. Maknanya dia di tengah-tengah. Maknanya di antara perkataan-perkataan lain. So jawapan dia adalah hamzah 3/4 huruf alif. So itu saja untuk soalan pada hari ini dan latihan pada hari ini. Ustazah harap sangat anak-anak murid ustazah yang ustazah sayangi ini dapat mempraktiskan dan memahami dengan lebih jelas apa yang ustazah ajarkan pada hari ini. Semoga semua ilmu yang ustazah sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anak murid ustazah sekalian, insya-Allah. Disebabkan semua betul, ustazah bagi 20 markah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua ni diminta gariskan jawapan yang betul bagi kenyataan di bawah. Dia dah bagi siap-siap ada kenyataan, tapi tu sudah suruh gariskan mana perkataan yang betul bagi kenyataan tersebut. Sudah kita pergi kepada yang nombor 1. Nombor 1, hamzah di atas huruf alif. So jom kita cari mana hamzah di atas huruf alif. Adakah di atas dan keselamatan? So jawapan dia sudah pastilah di atas. Okey, soalan yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. So dia bagi pilihan jawapan kat situ ada 2, wuduk dan Islam. So jawapan dia adalah Islam kerana hamzah berturutan di bawah alif. Yang ketiga, hamzah setara dan sejajar. So kita cari mana perkataan yang setara dan sejajar dengan hamzah. Yang kalau kita perasan yang ada 2 perkataan, ada 2 jawapan, doa dan malaikat. So sudah tentulah jawapan dia adalah doa. Yang keempat, hamzah 3/4 huruf alif. So kita cari mana jawapan dia. Yang pertama diwarnai dan yang kedua ekonomi. So sudah tentulah jawapan dia adalah diwarnai. Ekonomi adalah hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang terakhir adalah hamzah menumpang ataupun hamzah berumah. So dekat situ dah ada bagi 2 pilihan jawapan, iaitu yang pertama masalah dan yang kedua adalah email. So kalau kita perhatikan, sudah tentu kita dah dapat lihat, sudah tentu anak-anak murid ustazah boleh jawab bahawasanya jawapan dia adalah masalah, kerana masalah hamzah dia ada rumah. Okey, so kalau semua betul, ustazah bagi 20 markah lagi. So kesemuanya 40 markah. Tahniah kepada semua yang menjawab betul. Baiklah, ini adalah nota poket. Ini nota poket yang ustazah Farhana buat sendiri tau. Khas untuk anak-anak murid ustazah. So ustazah nak, apa yang ustazah nak kamu buat nota yang macam ni. Tapi kalau boleh kamu buat lebih dempak lah, lebih cantik daripada ini. Yang ini hanya sekadar contoh untuk anak-anak murid ustazah. Jadi ini antara nota portrait yang ini ustazah buat kedudukan hamzah. Jadi yang seperti mana kita belajar, kedudukan hamzah ni ada 5. Ini bolehlah untuk anak-anak murid. Dan yang ini pula adalah contoh apa itu kedudukan hamzah di atas, apa contohnya, kedudukan hamzah di bawah, apa contohnya, kedudukan hamzah setara dengan huruf alif dan huruf-huruf lain, apa contohnya, kedudukan hamzah berumah, apa contohnya, dan kedudukan hamzah 3/4, apa contohnya. Yang ni ustazah buat contoh. Ustazah punya nota ni biasa saja, tak apa nak cantik, tak apa nak kemas. So ustazah nak nanti kamu balik rumah, kamu buat nota yang lebih gempak, nota yang lebih cantik, lebih warna-warni, yang lebih kreatif. Jadi nota ni penting lah supaya nanti dapat membantu anak-anak murid ustazah bila mana kita nak dapat satu pelajaran yang kita telah belajar tu menjadi lebih ringkas dan padat untuk kita faham. Jadi sesuai lah sebelum exam. Nanti kalau sebelum exam, anak-anak murid ustazah boleh guna nota yang anak-anak murid ustazah dah buat ni. Contoh yang macam ustazah bagi ni lah. Nanti balik kat rumah buat nota yang sebegini rupa. Okay? Jadi jangan, ustazah tak nak anak-anak murid ustazah ni abaikan masa dan tak buat apa-apa. So bila ada masa terluang, boleh buat nota sebegini. Okay? Sahaja. Jadi untuk itu ustazah tamatkanlah untuk kelas kita pada hari ini. Ustazah tamatkan dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana fil husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap semasa mengajar anda. Assalamualaikum.